dia dah jalan dah. Dia dah jalan dah. Jalan dah. Okay. Cepat. Apa dah? Terima hang lah. Halo hai. Halo hai. John Bear di sini. John Bear, mana mai nama John Bear? John Bear. Hang nama hang penuh Izul Faiz Idrus. Mana Muhammad Izul Faiz Idrus. Betul. Mana mai John dan Bear? Nama tu memilih aku Nama tu pilih aku macam mana? Dulu John ni aku dapat di UiTM Kelantan. John ni asal daripada Jongek. John ni adalah saya punya senior. Dulu rambut dah afro tau. Dululah. Tadi saya simpan dah. John tu dapat di UiTM Macang Kelantan. UiTM Macang Kelantan waktu tu nama Reging, dia bagi Jongek, tapi sebab orang panggil John John so dapat dia bagi nama hero lah konon-konon. Jongek. Nak Jongek so panggil John. So Bear ni pakai daripada sekolah menengah. Daripada sekolah menengah sebab waktu tu aku yang paling kecil dalam tingkatan. Paling kecil dalam tingkatan waktu tu aku dengan cabi apa semua macam teddy bear. So budak-budak perempuan ni semua orang panggil teddy bear lekat lah nama Bear tu. Jantan duk panggil hang Jongek. Perempuan duk panggil hang Bear. Jongek tu di ni lah, di diploma lah, yang Bear ni daripada sekolah. Daripada sekolah menengah. Lepas tu aku dapat nama Bear tu, aku bawa lah, takkan aku nak pakai teddy bear. Pak malu kau orang, tak nampak jahat aku pakai nama Bear. Lepas tu aku takkan Bear John tak sedap kan. Waktu tu aku menulis. So aku pakai nama pena aku John Bear. Itulah dapat nama John Bear tu. Hang lah ni sampai ada orang tiru Halo hai Gila aku cakap orang kalau dah start tiru hang maksudnya hang something. Depa tu something. Depa something Hang pasal apa hang pilih topik untuk cerita pasal hantu tu ya? Okey, itu satu soalan yang menarik lah untuk ditanya. Terima kasih pada ahli panel yang bertanya tadi. Host. Saya bukan ahli, saya host. Macam mana? So, cerita dia, ketika aku sedang banyak baca kitab-kitab lama, buku-buku lama, manuskrip lama, aku tak pernah jumpa satu cerita pun yang menceritakan bahawasanya yang seorang Melayu itu takutkan hantu. Tak ada. Aku boleh cerita Laksmana ni lari bertempiaran ketika nampak pocong sedang minum air di sungai, contoh. Tak pernah. Terpengsan melihat pontianak di atas tak ada. pohon ara. Macam tu ke apa, tak ada. Badang tu minum hantu tu ambil ikan dia. Dia nak pang kawan tu. Punya berani lah. Tak takut. Siapa aku nak makan. So daripada situlah tercetusnya idea aku yang mana aku nak make sure yang orang-orang kita ni yang ada hari ni tidak lagi takutkan hantu sebagaimana yang depa takutkan sebelum ni. Sebelum ni depa ada pemahaman yang kurang jelas mengenai hantu sehingga depa takutkan hantu melebihi daripada depa takutkan Tuhan. Benda ni tak betul. So aku nak ubah perspektif tu lah. Aku nak ubah perspektif tu. Buat apa kita nak takutkan hantu? Depa sebagaimana makhluk kita juga. Tuhan dah kata dah, aku ciptakan Adam itu semula-mula kejadian. Pasal apa nak kena takutkan hantu? Jadi aku nak ubah perspektif ni. Jadi sebab tu aku buat video, aku ceritalah sebar sedikit pasal hantu ni. Tapi dalam masa sama aku buat melawak pun sama juga. Aku nak bagi info ke orang supaya orang yang takut selama ni boleh tengok. Dia kenal. At least dia mengenai hantu macam tu lah. Dia sebab apa kita takut? Yang ni dalam psikologi dia ada satu term dia panggil fear of unknown. Jadi kita takutkan sesuatu yang kita tak tahu. Biasalah, itu normal, human being tak boleh nak buat apa. Tapi disebabkan itulah aku tergerak hati untuk berkongsi sikit sangatlah ilmu yang aku ada ni dengan orang-orang lain dengan cara yang paling relax ni, paling simple ni, sebab aku nak bagi orang tahu pasal hantu-hantu ni. Sebab itulah aku pilih topik tu. Aku kadang pelik pasal apa orang dia macam orang Melayu ni, dia terlalu macam superstar kan hantu ni. Macam hantu ni benda yang macam aku tak tahu lah nak describe macam mana. Ya macam ni aku bagi kat hang satu benda yang mudah. Dia hantu je macam hantu. Dan ni kalau terbalik jadi apa? Uthan. Hantu. Tuah. Tuhan. Hang percaya siapa? Dia lah. Tuhan kan? Pasal apa hang nak kena peduli hantu? So hantu ni main pada belakang, Tuhan ni main kat depan, tak peduli. Hang percaya hantu. Ini masalah. Yang ni masalah dia sebab apa kita tak sup sangat nak tahu pasal benda yang kita tak tahu. Padahal Tuhan tu sifat dia gaib juga. Lagi banyak benda pun yang kita tak tahu.
Kita tak peduli kita tahu pasal hantu. Sebab apa? Satu benda yang fun, yang kita rasa seronok, ramai orang cakap, ada dalam mitos kita, ada dalam cerita kita. So benda tu buat rasa kita ingin tahu kita tu terhadap hantu ni lebih. Tak ada masalah pun. Okey saja untuk tahu. Okey je untuk tahu, untuk seronok ke apa. Tapi kalau sampai ke level takutkan hantu ni tak betul lah. Sampai hang memuja dia lebih daripada apa yang sepatutnya hang puja dan sembah. Yang ni tak betul lah. So benda ni lah. Betul. Nak buat macam mana? Orang yang tu pilihan masing-masing. Lama-lama dia akan sedar sendirilah. So, berbalik pada cerita tadi, di satu ketika dulu di tanah Melayu ni kita sedia maklum yang mana orang Melayu itu sendiri boleh berkomunikasi dengan makhluk di alam ghaib ni. Ada cara depa, ada adab depa, ada macam mana depa nak berkomunikasi inilah. So bila kata macam tu, benda tu kita bawa dalam diri kita. Tanpa kita sedar. Sebab tu kita suka nak tahu tu. Tapi kita tak pergi cari ilmu yang macam mana kita nak faham pasal barang ni. Kita pergi cari pasal barang tu pula macam mana nak, dia macam mana nak besarkan dia, tak betul ya. Yang macam benda yang hang kata adrenalin tu. Adrenalin tu sebenarnya ialah minat. Macam mana aku boleh minat benda ni ya? Macam mana tertriggernya? Macam mana boleh terjentiknya switch aku untuk minat kepada alam gaib ni? Alam gaib, kita jangan kata hantu specifically. Alam gaib lah, tak kisahlah bunian lah, apakah benda mistik ni. Benda-benda mistik ni. Kenapa? Sebab dia dekat dengan kita. So bila dekat dengan kita tu, bila kita keliru, kita tak jumpa jalan, kita tak jumpa guru ke apa benda semua, kita tak tahu kat siapa dia jadi pikuk hantu ni lah. Sebab hantu ni paling banyak benda diceritakan lah. Macam tu lah aku punya pandangan lah. Idolakan hantu. Hang punya band macam mana? Band? Macam band? Band lah ni pada ketika ini ya tak ada show. Allah betul. Sebelah orang ni kami. Sebelah orang campur dengan manager, 12 orang campur dengan fotografer, 13 orang tu. Lah ni so far kami tengah kumpulkan kami punya material yang kami ada bukan a few lah, banyak juga sebenarnya lagu-lagu baru. So lagu-lagu baru ni dalam proses nak recording lah. Kita tengah tunggu dana lah orang kata kan. Dan bila kita ada duit cukup sikit, kita akan terus bermula dengan kita punya recording lah, second album kita. Itulah projek latest lagi. Kita nak main show pun, apa show yang ada, nak main show online main muntah. Nak main pun tak habis. Orang tak ada di depan pun tak ada energy. Tak ada barang tu lah. Tak ada barang tu. So fokus buat album lah, untuk second album ni. So second album ni apa progression ni daripada album antara? Dia kira reggae makrifat lah. Reggae makrifat. Masih dengan genre yang hampa je dah ni. Hampa lah reggae makrifat ni. Genre baru. Aduh, tak ada lah, aku belum apa lah. Macam mana bentuk dia? Bentuk dia kira warna apa pula lepas ni album tu? Tak boleh bagi tahu. Itu kena tunggu surprise. Lawak di sini tak shock Hint sikit-sikit. Tak boleh. Dia mesti ada color yang kita dah pilih. Color ni memang kita dah pilih. First album color apa? Hijau. So kita dah boleh bajet kalau betul-betul boleh baca jalan ni, kita mesti boleh tahu lah. Jalan hijau Lepas tu dia pergi ke mana? Bila agak-agak ni? Hampa rekod semua belum lagi? Belum lagi, tapi material semua dah kami dah siap, semua tinggal kami dah jamming lah, kira dah tahu lah lagu tu dah pergi ke mana, cuma nak perkemah betul-betul nak rekod. Kira barang tu lah belum. Apa banyak? Ada banyak juga lagu, banyak. Ada yang instrumental, tak instrumental. Ada yang takkan semua nak buh dekat second album ni. Kita ada plan, kita ada sesuatu yang different kita nak buat ni. Apa temanya? Tema dia kami punya target is kalau boleh masing-masing nak mencari sound masing-masing dengan lebih detail. Dan kalau boleh kita nak nampak lah proses kematangan tu. Daripada first album tu kita main macam ni. Di second album ni dia ada evolusi dia sehingga kita berbunyi lebih matang daripada first album. Itulah yang aku harapkan lah. Yang tu kita punya pergerakan bekerja tu mengarah ke sana. Nampak ramai. Tadi pun kita jumpa Is sudah jadi delivery boy. Is macam-macam. Siapa Syed jaga kedai mak dia. Betul, kami silap nak jadi tablik. Kan? Pejuang jalan Tuhan. Dia pejuang jalan Tuhan lah sentiasa lah, insya-Allah. Jadi tablik hang bagi ceramah tak elok. Hang nyanyi elok. Itu hang punya cara ni. Masing-masing cara dakwah masing-masing. Tuhan bagi kat hang tu hang buat. Masing-masing cara dakwah masing-masing. Tak payah nak kalau pakai jubah lah. Jubah tu baju je. Jubah adat depa. Adat depa. Kita buat cara kita. Betul.
Minum. Nah, yang dok ada tak nak minum lah. Okey, John. Hang rasa lah. Hang rasa ke tak kan? Kita ni tak ada identiti muzik. Contohnya macam kita muzik Jepun, bunyi dah macam ni. Muzik Korea bunyi dah macam ni. Muzik Indonesia bunyi dah macam ni. Malaysia. Apa makna muzik Malaysia dan sebenarnya dalam skop yang lebih luas muzik Melayu tu. Apa ni identiti muzik Melayu. Orang sekarang orang tak tahu. Identiti muzik Melayu ni kena tanya arwah Pak Ngah lah. Aku kena sekolah dengan dia lama. Pasal aku bertanya pasal muzik Melayu ni. Dia bagi kat hang. Waktu tu sebab aku nak pergi buat band time tu. Sebelum pada buat band tu, aku nak tahu betul-betul pasal muzik tradisional Melayu ni. Siapa lagi aku nak refer. So aku cari kawan apa semua ni, aku dapat jumpa Pak Ngah. Aku pergi jumpa Pak Ngah di office dia. Dia sekolahkan aku pasal muzik Melayu ni. Dia punya lama lah. So dia kata kat aku, dia cerita kat aku pasal mana muzik Melayu ni. Apa yang aku tak mau specifically menyentuh bidang muzik itu sendiri. Sebab bidang muzik itu sendiri eloklah dibahaskan oleh ahli dia, as in orang-orang yang memang tahu pasal muzik. Aku nak bahas, aku nak sembang daripada perspektif ilmu Melayu tu sendiri, yang mana kita ada identiti kita yang tidak digunakan. Barang ni tak kira lah dalam muzik baik, dalam kita punya busana baik, dalam kita punya persenjataan baik, dalam kita punya kehidupan harian baik, pemakaian, apa benda ni semua, pemakanan, semua benda ni dia sebenarnya ada rahsia-rahsia di alam Melayu ni. Ada setengahnya kita kenal sebagai petua. Ada setengahnya kita kenal sebagai petua. Pesan orang tua. Pesan petua. Betul. Ada setengahnya kita kenal sebagai benda tu ialah macam orang kata apa? Azimat, tangkai, apa-apa benda semua. Tapi dia adalah salah satu bentuk knowledge yang mana ditinggalkan dan tidak diperhalusi. Ilmu di belakang dia. So benda ni yang hilang. So tak kira lah nak letak di dalam muzik ke, di dalam pekerjaan kita seharian ke, di dalam perbuatan kita seharian ke, ada ilmu-ilmu yang terdahulu tu yang telah mati dan tidak dapat dihidupkan. Ilmu-ilmu ni lah kalau boleh aku nak sampaikan kat orang yang tengok ni, untuk kita sama-sama cari balik keturunan kita, pergi cari di atas dulu dia buat apa, macam mana cara hidup dia, apa dia yang dia buat, dia bawa. So benda-benda ni akan bawa benefit kepada kita di kemudian hari. Sebab lah ni kita masih lagi bergantung pada teknologi. Sajalah kata kan, kod-kod lah apa, jadi teknologi ni Assalamualaikum tak boleh pakai langsung apa-apa benda. Katuk tu So di mana takkan time tu kita nak Google tak boleh nak Google lah. So makna kata ilmu yang ada ni nak pergi mana tak tahu. Kalut. Handphone tak ada sehari. Kalut. So ni muzik punya barang lah. Barang nak hidup ni. Barang nak hidup ni lagi penting. So benda-benda ni lah kita kalau boleh pada kita belajar pada apa yang ada di tradisi kita zaman-zaman dulu, dia buat macam mana apa benda ni semua. Sebab di zaman tu dia tak terikat pada teknologi. Faham tak? So benda-benda yang ada ialah benda-benda dalam hutan, apa-apa yang barang yang ada dekat dengan diri kita. Ilmu hidup lah. Ilmu hidup, betul. So benda-benda ni lah, pencarian ilmu-ilmu yang telah hilang ni, kalau boleh kita sama-sama cari, kita sama-sama kongsi, kita sama-sama guna, supaya generasi yang akan mai ni, yang duk mai ni nanti, mereka akan dapat benefit daripada apa yang kita cari dan kita kekalkan supaya dia tak hilang. Benda ni. Satu lagi, hang baru sambung belajar. PhD. Allah. Yang dalam pengkhususan apa itu bakal doktor? Aduh ya Allah, Dr. John Ben. Alhamdulillah. Lepas ni nama Twitter dia tukar lah, Dr. John Ben. Allah, tak ada apa pun, tak bawa. Tak bawa pun benda tu. So aku buat masih lagi dalam bidang komunikasi. Masih lagi bidang kita lah. Bidang komunikasi. Tapi kali ni aku dah lompat pergi di UPM dah. Aku pergi di UPM, aku di bawah Fakulti Komunikasi dan Bahasa Moden. Komunikasi dan Bahasa Moden ni yang mana antara salah satunya dipanggil komunikasi warisan lah barang aku ni. Aku study pasal komunikasi visual. Komunikasi visual, makna dan penceritaan yang berada di sebalik ukiran yang ada pada kerih tradisional Melayu ni. So apa cerita dia, apa dia nak sampaikan ni, bentuk ni apa dia ni, untuk apa ni, pakai siapa pakai.
pangkat macam mana, siapa, benda-benda ni. So aku nak study apa ilmu yang dia nak sampaikan, apa benda yang dia nak bagi tahu, apa dia punya orang kata apa non-verbal communication dia. Yang ni lah aku study lah ni. Sebab itulah Melayu best for terbaik. Betul, sebab tu dia message subtext. Betul lah ni, jenuh aku duk kena urai kat orang. Dulu tak payah cerita, duduk di kerja. Tak payah tahu lah orang ni macam mana apa benda. Mai daripada sini ni. Dia tak payah cakap apa pun. Tak ada lah dia tanya. Tazam kering. Tak ada lah cara kena tanya pula, abang mai daripada mana? Panjang cerita lah. Mesti cerita tu pula tanya. Tanya pula dia orang Penang pula tu nak sampai ke hang tu dia kona semua dulu baru dia mai. Lambat macam tu lah. Lambat. Itulah. Pasal agak-agak kita punya generation inilah yang merasakan bahawa walaupun kita hidup, aku tengok ni daripada segi Malaysia sebagai kita hidup dalam sebuah kerangka masyarakat yang bermacam-macam. So bila kita bercakap pasal Melayu which is kita dianggap resis. Dan Melayu pula menganggap bahawa nilai Melayu tu sebenarnya tak penting. Sebab benda-benda, sebab kalau aku menegakkan Melayu, aku akan dianggap resis. Baik aku lebih penting menegakkan Islam. Agama itu lebih penting daripada bangsa. Tapi kenapa kau pergi ke arah untuk mendalami tentang Melayu ni? Bagi aku lah bagi aku orang yang ilmu cetek ni, bagi aku percaya Melayu tu Islam dan Islam tu Melayu. So hang nak memperjuangkan budaya lah. Kita sentuh budaya dulu. Jangan sentuh agama. Agama ni tinggi sangat. Aku siapa pun. So, budaya ni siapa lagi yang nak mempertahankan budaya ni? Kalau generasi bangsa dia sendiri. Dan generasi bangsa yang nak mempertahankan budaya ni pula kena orang yang betul-betul bijak. Sebab apa? Kalau dia bijak, dia takkan sentuh apa-apa benda pun bagi akulah. Sentimen pasal agama lain. Pasal kaum lain. Hampa punya pasal lah. Nak buat apa punya pasal aku nak perbetul yang aku punya barang ni saja. Bukan pasal aku nak kena jadi terulung, aku hebat. Sebab benda tu akan jadi sendiri apabila nilai-nilai murni yang aku bawa dengan betul. Segala ilmu ni aku letak di tempat yang betul, tempat yang sepatutnya. Dengan sendirinya aku boleh jadi terror dan orang akan angkat pun. Tak payah aku nak angkat diri aku nak claim. So sebab apa? Bagi aku yang penting dalam cerita ni, kalau hang tengok pada Melayu tu sendiri pun, dia bukan pentingkan kata bangsa ke apa benda ke, tak ada. Yang pertama sekali ialah apa? Selain pada ilmu tu ialah adab. Sebab Melayu itu beradab bagi aku. Melayu itu beradab. First tu adab dulu baru dia main ilmu. Sebab apa? Hang boleh jadi berilmu tapi hang boleh jadi orang tak ada adab. Betul. Dengan ilmu hang tu hang rasa belagak antara hang nak pergi kata ke orang, maki orang sebab hang tahu barang ni. Tak betul. Tapi kalau hang letak adab tu di depan, hang letak akhlak tu di depan, bagi aku lah, aku percaya, aku tak tahu apa pun. Tapi aku percaya macam ni. So, bila hang letak adab tu, ilmu tu sentiasa diletakkan pada tempat yang betul. So, tak kira lah bangsa apa pun. Contoh aku Melayu, mestilah aku bangga dengan bangsa aku. Takkan aku nak bangga dengan Scandinavian ke apa benda ke apa yang aku tak tahu tu. Ada Indian ke apa, mana aku nak tahu. Sebab dia bukan bangsa aku. So better lah aku study pasal bangsa aku. At least aku tahu pasal keturunan aku dulu duduk di sini. Depa pakai benda ni, depa buat kerja hidup sini, depa boleh buat benda ni. Lagi bagus aku tahu lah. So aku cakap, kalau depa boleh buat mesti aku boleh buat ni bakal ni. Bagi aku percaya macam tu. So tak kira lah. Sebab apa? Kalau contoh pasal apa hang nak jadi terulung atau nak jadi paling mulia, hang kena paksa orang untuk cakap benda tu tak betul. Sebab bagi aku pride and dignity ni bukan something yang hang ask for it lah. Hang earn it lah. Hang jadi dulu. Hang earn it lah. Hang buat benda tu lah. Hang buat sampai orang hormat hang lah. Bukan pasal hang kena hormat aku. Mampu pi lah. Undi aku. Sebab hang lebih kurang macam tu lah. Hang tak peduli lah. Selagi mana hang boleh bagi kat orang, selagi mana apa yang hang ada, segala benda yang hang boleh bagi kat orang, boleh bagi lah. Bukan hang nak hormat aku, terror. Merepek, tak pergi mana? Hang duduk di sana juga. Hang bukan jadi tiba-tiba tumbuh sayap ke apa, tak ada pun. Hang buat, hang belajar apa-apa ilmu yang hang tahu ni untuk hang bagi balik kat orang lah. Tu je hang boleh buat pun. Itu je yang paling hang boleh buat pun. Takkan hang nak letak buat kelas pula. Tak boleh bagi aku ilmu ni. Tuhan punya. Bagi balik orang lah. Takat mana dapat, takat Tuhan bagi lah. Jangan mereka, jangan tambah lah. Orang nak fikir sendiri macam tu. Tu aku percaya aku punya side lah. So dia tak ada masalah pun. Orang resis ke apa. Bagi aku kalau hang fikir aku ni cara hang fikir dia tak ada timbul pun. Resis ke apa, tak ada. Tak serve. As in hang nak berbakti, hang nak buat yang terbaik. Untuk serve. Hang nak jadi Melayu. Hang ikut cara hidup Melayu tu, jadi Melayu yang terbaik.
So tu dulu. Contoh dari segi pemakaian, takkan all the way nak pakai busana, tak kena dah dengan waktu lah ni. Tapi ada waktu dia, ada masa dia. Tapi dalam orang kata kehidupan harian hang, walaupun hang berpakaian macam mana yang hang nak pakai tu, tapi hang masih lagi membawa adat dan juga ilmu sebagai seorang Melayu. Itulah Melayu. Lepas tu pak aku mulai kata, Muhammad tu adalah Melayu dalam kalangan Arab. Sebab dia lembut. Hang nak jadi Arab siapa? Melayu tu dah complete. So benda-benda macam ni, benda ni sensitif lah kalau nak sembang panjang lagi. Tapi macam tu lah lebih kurang. Faham tak? Try lah. Alright. Okay, cantik. Yang ni boleh punch. Thank you. Rancak.